Okey, yang kelima. Apakah persiapan yang diperlukan? Jadi kalau soalan ditanya, kalau seseorang tu nak bercakap di khalayak ramai, nak buat persembahan presentation di hadapan ramai, apa agaknya persediaan yang dia perlu buat sebelum dia naik atas dijemput bercakap ni? Saya nak ambil apa yang biasa disebut orang lah. Profesor Albert Mehrabian sebut, dalam kita bercakap ada 3 komponen. Komponen pertama ialah kandungan, apa yang kita nak sampaikan. Albert Mehrabian mengklasifikasikan kandungan ini sekadar 7% saja. 93% lagi adalah pada lontaran suara dan bahasa badan. Maknanya 38% adalah pada lontaran suara. Pertama, kelantangan. Yang kedua, kelajuan. Yang ketiga, nada, Kelantangan, kelajuan, nada, intonasi. Dan kemudian lafaz dan sebutan. Dan yang akhir sekali ialah jeda. Jeda inilah pause. Bagaimana kita berhenti pada titik dan koma yang betul supaya orang dapat menangkap apa yang kita sampaikan. Dan akhir sekali bahasa badan. Bahasa badan ini ada 3 perkara pokok. Bagaimana kita meletakkan bahu kita. Bahu kita menentukan kita open posture ataupun close posture. Bila bahu kita ditarik ke belakang sedikit dan kita dalam keadaan terbuka, itu namanya open posture. Dan kemudian leher kita, selalunya mesti kita angkat sedikit supaya kita nampak kepala kita tegak dan memandang tepat kepada audiens. Dan yang ketiga, postur tubuh. Kita tidak boleh membongkok dan sebagainya supaya kita tegak. Dan secara psikologinya, bila kita berdiri dengan baik, dia membuatkan orang melihat kita dengan keyakinan. Walaupun dia belum bercakap. Tapi orang dah nampak. Confident dia. Okey, bagus. Adakah anda belajar sesuatu? Nombor 6. Bagaimana untuk, ni soalan-soalan ni orang tanya ni soalan-soalan jiwang sikit tu. Bagaimana membuat orang mudah jatuh hati dengan apa yang kita tawarkan? Pertama, orang melihat keyakinan diri. Sejauh mana kita yakin tentang diri kita dan produk kita. Orang tidak boleh memberikan kepada orang lain apa yang tidak ada dalam diri dan dalam jiwa. Seperti Dr. Aizan Osman, kendalikan seminar, program. Orang yakin sebab doktor sudah melalui proses yang panjang. Sudah lalu jatuh bangun dan kemudian ada formula untuk berjaya. 18 tahun keyakinan itu tidak dipunyai oleh ramai orang. Kedua, orang akan melihat apakah kita nyaman rasa. Orang yang berilmu akan sopan dalam berkata, tertib dalam perbuatan, jimat perkataannya. Tetapi setiap kali dia mengeluarkan patah-patah perkataan, ianya mutiara yang berharga, yang perlu dikutip oleh setiap orang. So, nyaman rasa di atas pentas inilah yang banyak tidak dimiliki oleh ramai orang. Selagi kita menganggap pentas itu sebagai musuh kita, orang datang untuk melihat kita gagal, untuk lihat nak bu kita, maka kita tak akan nyaman rasa. Apa yang perlu kita yakini, semua orang datang mahu melihat kita berjaya. Dan bila kita nyaman rasa di atas pentas, dan nyaman rasa ini akan diperoleh bila kita membuat persiapan yang secukupnya sebelum naik ke atas pentas. Yakin diri, nyaman rasa, dan terakhir kita kenal dengan siapa kita berkata. Bila kita kenal audien kita, kita tahu mereka, insya-Allah hati mereka akan terbuka luas untuk menerima apa yang kita sampaikan. Yang ketujuh, bagaimanakah menggunakan the science of persuasion? The science of ni soalan ni agak bagus. Bagaimana kita menggunakan science of persuasion? Apakah science ataupun proses kita nak mempengaruhi, nak persuade seseorang ni untuk memenangi hati pelanggan baru dalam masa yang singkat? Hati manusia akan tertambat dengan orang yang serupa dengan mereka. Keserupaan dan kesamaan menjadikan manusia dekat dan rapat. Sains dorongan ialah apabila kita meletakkan diri kita serupa dengan mereka. Dalam seminar hidup luar biasa, saya perhatikan Dr. Azizan bercakap tentang sejarah masa lalu. Ramai orang berfikir kenapa harus didedahkan hidup yang celaru pada masa lalu. Tetapi Dr. Azizan membuka pintu hati audiens yang datang mendengar bahawa aku juga serupa dengan kamu dahulu. Betul. Dan kalau aku boleh berjaya, kenapa kamu tidak boleh berjaya? Betul. Inilah sains dorongan yang sebenarnya yang ada.
Kalau kita datang dengan lagak sombong dan kita kata kita turun daripada kayangan, memang dah berjaya sebelum memang ni. dah Lain-lain berjaya. dah siap bawa Lain-lain di 2-3 atas karung dulang mana. emas dan sebagainya. Tak ada siapa yang akan dengar kita. Betul. Jadi dekat sini kita kena faham, untuk nak memenangi hati pelanggan, kita kena tahu di mana pelanggan tu, persamaan pelanggan tu dengan kita. Itu dia punya proses. Itulah titik yang akan menemukan kita dengan mereka. The meeting point, dia punya Yes. equilibrium point. Equilibrium. Okey. Nombor 8. Bagaimana menguasai the power of talk untuk memberikan impak yang berkesan dalam mempromosikan perniagaan? Sekali lagi kita sebut, masyarakat kita ialah masyarakat yang tidak bercakap berdepan. So the power of thought ialah kita mempelajari teknik untuk menerangkan sesuatu dengan jelas, dengan teratur, dengan bersistem, dan supaya mudah dipahami oleh orang lain. Saya banyak berterima kasih kepada Dr. Azizan, Jerry dan semua rakan-rakan di Richwork sebab mewujudkan Speakers Academy. Apa yang wajar kita fahami bersama ialah sudah sampai masanya kita mendorong masyarakat kita untuk belajar the power of talk, kuasa percakapan. Sejarah dunia Kuasa komunikasi terbukti dicetuskan oleh orang-orang yang pandai berkomunikasi.